Alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada semua pelajar-pelajar saya semua ya. Alright, terlebih dahulu saya ingin mohon maaf ke atas kesulitan sebarang kesulitan yang ada sebelum ini, atas faktor-faktor yang tak dapat dielakkan. So kita agak tangguh sedikit, tapi alhamdulillah kita masih lagi on track actually So nampak overhead topik chapter 5 ni. So actually chapter 5 ni kita perlu habiskan dalam masa minggu 8 hingga minggu 10. Tapi sekarang ni minggu 9, so still we are on track. So it's okay. Mungkin sebab sebelum ni kita laju sedikit. Okay. So apa yang saya nak maklumkan di sini adalah, so overhead ni berkaitan dengan apa? Okay, tapi sebelum tu kita refresh sedikit kita refresh sedikit serba sedikit berkaitan dengan overhead ni. Sebelum kita tengok cara saya, before kita masuk dalam satu topik, kita dah tengok introduction, soalan-soalan berkaitan. So saya nak remind sekali lagi supaya kamu refresh, kamu tahu apa yang perlu kamu fokus. Okay, alright. So dalam topik overhead ni, di mana ianya akan diuji? Okay, biasanya it will be tested on your test 2 and your final exam. Okay, soalan ni soalan mana? Kena tahu. Sebelum kita faham topik ini, so kita kena tahu dulu topik ini diuji di mana. Okay, dekat mana dia akan test topik ini. Okay, dan lepas kita tahu juga final exam ada tak soalan ni juga. Dan soalan kalau dekat final exam tu, bahagian mana, soalan nombor berapa dan section berapa. Kita contohkan supaya kita dah aware dah set dalam our mind that okay, kalau masuk dalam test nanti, so kita dah tahu dah soalan dia soalan mana dan dekat mana, dan lepas tu berapa markah dia dan macam mana nak jawab dia. Itu penting. Okay, alright. So bagai mukadimah nya adalah contoh kat sini. Kita tengok soalan berkaitan dengan test 2 soalan test 2 ni. Okay, so chapter overhead akan diuji dalam test 2. Seperti saya maklum, test 2 kamu ada soalan pertamanya adalah soalan label, soalan berkaitan dengan chapter 4. Ini semua kan. And then soalan pertama dalam test 2 kamu akan diuji adalah soalan label. Dan soalan kedua ini adalah soalan kedua bahagian A sahaja. Okay. Soalan berkaitan dengan apa? Soalan berkaitan dengan overhead. So take note soalan dan overhead ni akan diuji pada dalam soalan nombor 2. Okay. Soalan nombor 2 dalam test 2 dan bahagian A. Okay. So nampak soalan dia betul tak betul? Tengok Prepare OAR, overhead and sheet. Okay. For each department by showing clearly the allocation, apportionment, reapportionment and overhead cost. Round up to the nearest RM. Nampak? Lepas tu mesti akan suruh saya kamu cari dia punya OAR di bawah ni. First overhead and sheet, lepas tu bawah dia OAR. Itu standard untuk soalan overhead lah. Okay, dia bagi beberapa department dan sebagainya. Okay, soalan B ni tanda senar berhad ni berkaitan dengan apa? Jangan tengok dulu. Ini soalan dalam soalan test 2. Soalan nombor 2 B tu adalah soalan berkaitan dengan chapter 6, iaitu ABC, activity based costing. Nampak activity. Okay, nampak ABC kan? Avenger sini kan? So itu soalan berkaitan dengan test 2. So kamu dah tahu dalam test 2 nanti, soalan overhead chapter 5 ni akan ada dalam soalan nombor 2 bahagian A. Dah, that's it. Dan markahnya berapa kat sini? 12 markah. So apa yang dia tanya adalah overhead and sheet, apportionment, allocation, apportionment, reapportionment. Okay, lepas tu ada OAR. Itu saja. Okay, alright. So dalam final exam ada tak? Soalan final exam kat mana kita nak tahu soalan final exam dekat mana soalan yang berkaitan dengan chapter 5 ni, overhead. So sebagai kesimpulannya senang saja, chapter 5 ini akan diuji pada soalan nombor 4. Soalan nombor 3 chapter 4. Saya dah ajar sebelum ni. Okay, ini chapter 5. Okay, overhead mana nak tahu betul tak betul? Tengok dia punya soalan requirement apa? OAR, overhead and sheet 12 markah, dan 2 markah soalan berkaitan dengan OAR. Lepas tu ni, this one over or under, dia bagi maklumat tambahan. Sini soalan teori. That's it. Okay, soalan nombor 4A tu berkaitan dengan overhead. Soalan nombor 4B ni soalan berkaitan dengan ABC chapter 6.
So jangan fokus chapter 6 dulu, fokus pada chapter 5 saja. Alright, so sekarang kita masuk pada chapter 5 kita. Okay, chapter 5 kita kat mana? So kita tengok balik this one. So according to our syllabus, according to our syllabus, so selepas kamu dah habis belajar ini nanti, sepatutnya kamu boleh prepare OAS, overhead analysis sheet, dan kamu boleh determine OAR dia, overhead absorb, rate. Okay. So overhead, apa itu overhead? So apa kita akan belajar dalam topik ni, this one types of overhead, apa jenis-jenis overhead yang ada. Kamu boleh bezakan between manufacturing overhead dengan non-manufacturing overhead. Apa overhead yang berkaitan dengan kilang dan apa overhead yang tidak berkaitan dengan kilang. Okay. Kamu akan belajar juga dalam 5.2 allocation, apportionment overhead. Okay, ini pengagihan. Okay, overhead tu kalau allocation ni dia dah berikan siap dalam soalan. Apportionment ni dia tak bagi tapi dia bagi basis, kamu kena agihkan, asingkan. Okay. Lepas tu dalam apportionment nanti akan ada reapportionment nanti. Ada direct method, ada repeated method. Okay. So procedure for allocating overhead to product, macam mana kita nak allocatekan produk overhead tu kepada produk kan. Ni ada cara yang bagi kat sini. Absorption rate, apa tu absorption rate? Kadar penyerapan, serap dengan apa ni? Serap kepada produk lah. Okay. Macam mana kita nak allocatekan overhead cost ni kepada produk. Okay. Need to explain on the circumstances when this rate can be used. Kena tahu keadaan mana kita boleh gunakan departmental, keadaan mana kita boleh gunakan blanket rate. Okay, budgeted and actual overhead. Kat sini bila ada perbezaan antara yang kita jangka dan yang actual, itu dia panggil sebagai under or over. Depend pada soalan nanti. Baik, itu saja kat sini kita belajar. Nampak itu saja sampai over dan under dan kita stop kat situ. Okay. So seterusnya kita tengok dalam buku kamu. Okay, dalam buku pula chapter 5 ni kan, page berapa chapter 5 ni? Nak tahu juga itu pun kena tahu juga. So chapter 5 dalam page berapa? Okay, chapter 5 di dalam page berapa? Dalam page selepas chapter 4 lah kan. So chapter 4 habis ni, chapter 5 nampak overhead. So page kita akan bermula daripada page 168. Okay. So itu yang berkaitan dengan overhead lah. Okay. Alright. So under this chapter 5 overhead. So our learning objective is at the end of this chapter you'll be able to define or calculate. Okay. Kamu mesti tahu jenis-jenis overhead yang ada. Okay. Kamu boleh tahu membezakan antara manufacturing overhead dan non-manufacturing overhead. So this one lah. Okay. So yang kedua, alright. Saya draw sikit lah. So kamu mesti tahu lepas habis belajar nanti, kamu tahu membezakan apa overhead indirect cost. Overhead ni adalah indirect cost. So INDIRECT, indirect cost. Apa sahaja kos-kos yang tidak langsung, itu dipanggil sebagai overhead. So senang. Okay. So yang direct cost, yang direct, abaikan yang direct cost bukanlah overhead. So kena faham, itu benda pertama kena faham. Okay. So and then type of overhead, manufacturing overhead and non-manufacturing overhead. So kita tahu ada overhead indirect cost yang berkaitan dengan kilang dan yang tak berkaitan dengan kilang. Yang tak berkaitan dengan kilang ni apa? Admin, selling. Yang kilang ni production lah, overhead. Okay, apa-apa yang berkaitan dengan kilang. So kamu tengok soalan, kamu ada inform berkaitan dengan kilang. So kamu tahu itu di bawah manufacturing. Kalau yang berkaitan marketing, admin, selling, finance dan sebagainya, itu di bawah non-manufacturing. Okay. So kamu akan belajar on direct allocation. Direct allocation ni maknanya kamu ada overhead cost. Sebagai contoh, electricity dia dah bahagikan ikut department. Dia dah bagi siap dah setiap department A, B, C, D berapa costnya, total berapa. Itu dipanggil allocation, direct allocation. Dia dah asingkan siap-siap untuk kamu. Itu direct allocation. So kemudian step 2 apportionment. Okay, step pertama apportionment. Apportionment ni ataupun dalam arti kata lain pengagihan. So contoh ada bagi rental.
Contoh rental RM 10,000. So 10,000 rental ni dia bagi tak pembahagian? Tak bagi. So tak bagi maknanya kamu kena gunakan apportionment. Kamu kena agihkan 10,000 ni kepada mana? Kepada department-department yang berkaitan mengikut pada basis yang sesuai. So bila ada apportionment ni, automatik kamu kena ingat, kena faham berkaitan dengan basis. Okay. So reapportionment, ni step seterusnya. Lepas kamu dah agihkan reapportionment, agih sekali lagi. Agih sekali lagi untuk apa? Nanti kita belajar kejap lagi. Okay. So lepas kita reapportionment, dalam reapportionment ni pula kita ada dua method untuk kita gunakan reapportionment. Satu guna direct method, satu lagi guna repeated allocation method. Okay. Direct method ni mudah. Direct repeated method ni dia kamu kena berulang-ulang. Nanti kita akan belajar. Alright, overhead exception rate. Seterusnya, ni step 1. Ni step 0 lah, direct allocation 0 lah kita kira. Step 1. Step 2 adalah reapportionment. Step 2. Apportionment step 1. Step 2. Dan absorption. Ni step 3. Okay. Mana kamu dapatkan overhead exception rate. Ada dua cara. Satu blanket, satu lagi guna departmental. Blanket ni kita absorb dia, serap dia sama rata je semua. Nanti kita akan belajar lah macam mana dia serap menggunakan blanket dan macam mana guna departmental. Okay. So lepas tu step 3 dah habis, kita ada step 4. Ini step 4 ni jarang-jarang ada dalam soalan final exam dan test. Tapi kamu kena faham juga, andai kata terkeluar kamu boleh jawab. Okay. So under budget and actual overhead ni, over dan under is and the treatment of over under absorb overhead. Kita akan belajar macam mana kita nak treat over ataupun under absorb. Okay. Macam mana keadaan keadaan bila adanya over or under ni masa bila. So overhead ni kita anggar. Okay. Kalau anggaran kita contohlah kita estimate tahun ni punya electricity adalah 1.2 million. Itu anggaran bajet kita lah. Kita anggaran so bila sampai hujung tahun kira-kira balik tengok 1 juta sahaja, bukan 1.2 juta. So nak tahu over ataupun under, nak tentukan, kamu kena tengok pada anggaran kita. Kalau anggaran kita 1.2 juta, actualnya 1 juta, maknanya anggaran kita terlebih jadi over estimated. Okay. Kalau anggaran kita 800,000 tapi actual jadi 1 juta, jadi under estimated. Itu saja. Okay. So kita masuk pada introduction. Nampak nak masuk introduction pun ambil masa yang agak lama. Nampak tak? Okay. Alright, so introduction. All job order and process cost system are designed to accumulate the total cost of each job or unit of product. Okay, manufacturing overhead should be included as part of total cost. Nampak? Okay, indirect cost berkaitan dengan manufacturing, kita perlu masukkan dalam total cost juga. Okay. Manufacturing overhead costs are operating cost of business which cannot be traced directly. Nampak? Ini maksud manufacturing overhead. Particular unit of product output. So manufacturing overhead is the aggregate of indirect material, indirect wages, indirect expenses. So macam mana kiranya? So kita tahu prime cost tambah dengan overhead akan dapat total cost. So dalam overhead ni ada manufacturing dan non manufacturing. Okay. Okay. Type of overhead yang ada. Overhead can be classified as manufacturing overhead dan non-manufacturing overhead. Okay. Non-manufacturing ataupun non-production sama. So manufacturing or production overhead ataupun factory overhead, ini tiga-tiga nama atau terma yang ada adalah segala indirect product cost incurred in production of or to make the product. For example, indirect factory material, indirect factory wages, indirect factory expenses dan sebagainya. Okay, overhead cost yang ada kat sini indirect material, indirect labor, indirect expenses, ini berkaitan dengan kilang lah. So contoh-contoh yang ada boleh baca kat sini. Okay, boleh jadikan sebagai reference. Okay, indirect labor tu apa? Supervisor, maintenance, wages, storeman. Ni kena baca jangan tak baca. Saya kata baca. Sebab kalau tak baca kamu akan ketinggalan lah. Okay, indirect expenses ini pun overhead juga. Apa dia? Rent, rates, factory plan, insurance, depreciation dan sebagainya. Ini semua adalah indirect expenses. Ini semua
diklasifikasikan sebagai overhead juga Okay, dan ni semua bawah manufacturing overhead. Atas ni Yang bawah ni non-manufacturing overhead. Non-manufacturing overhead consists of the business expenses that are outside of company manufacturing operation. Di luar operasi kilang. So, contoh apa? Boleh faham sendirilah. Daripada ayat ni pun mudah faham dah sebenarnya. Okay. Tak perlu pun saya nak explain in detail. Actually, bila kamu baca, kamu boleh faham. The non-manufacturing cost are also known as a period cost. Nampak? Non-manufacturing cost juga dikenali sebagai period cost or period expenses. Nampak? So, kalau soalan tanya kamu, apa period cost? Itu non-manufacturing overhead lah. Okay. So, apa dia? Yang ada dalam dia, termasuk administration overhead is cost incurred in the admin. Administrative. Okay. Kita apa lagi? Okay, ini contoh-contoh yang ada lah. Selling, admin, selling, distribution, finance. Ini semua bawah non-manufacturing. Okay. Baca dan fahamkan ada banyak contoh, example yang ada ni. Okay. Baru senang faham. Okay. Finance, overhead. Ini semua non-manufacturing yang tak berkaitan dengan kilang. Okay. Senang nak faham. So, seterusnya ada 5.3 ni berkaitan dengan cost center. Cost center ni macam cost center is the location, function or item of equipment in respect of which cost may be ascertained. Di mana cost itu ditentukan. Sebagai contoh, dekat kilang kita ada department by department. Ada department pemasangan, assembly. Ada department untuk packaging, untuk packkan barang. So, kita asingkan cost center tu ikut department-department yang ada dalam sesebuah kilang. Itu dipanggil cost center. In manufacturing company, cost center are divided into production cost center dengan service cost center. So, dalam kilang, kita ada beberapa cost center. Ada cost center berkaitan dengan production. Ada berkaitan dengan perkhidmatan, service. Production, service. Okay. So, production cost center is directly concerned with the making of the product. Ni production cost center yang berkaitan dengan yang direct dia buat pembuatan produk. Ni So, example of production cost center are machining department, assembly department, spraying, painting. Ini contoh untuk dalam kilang lah. Dan seterusnya pergi kepada service cost center. Apa tu service cost center? Service cost center is a providing services to production cost center. Service cost center ni dia tak directly dia buat pembuatan, tapi dia kena ada untuk backup yang ini, production. Sebagai contoh apa yang dia beritahu kat sini. Okay. Administration department, ada admin, ada maintenance department, ada canteen, store, cleaning service, inspection. Sebab apa? Kalau tak ada canteen, production nak makan kat mana? Tak makan, tak boleh buat kerja. Contoh kan. Store, barang-barang dah produce nak simpan kat mana? So kena ada store department. Itu dia bawah service department. Okay. Dan seterusnya lah. Okay. Okay. Figure 5 shows that overhead is a portion to production and service cost center. Overhead ini akan diasingkan kepada production dan service cost center pada permulaan step apportionment. Okay. Service cost center overhead is a reapportion, tapi lepas pada kamu dah asingkan production dan service untuk step pertama, step kedua kita akan hilangkannya. Kita akan reapportion. Reapportion apa? Kita akan hilangkan service cost center, masukkan overhead ke dalam production. Itu dia flow dia. Okay, reapportionment. Finally, production cost center overhead is absorbed. Lepas tu baru kita absorb. Okay. So, ini dia punya flow dia. Boleh baca dan faham je. Okay, direct allocation and apportionment of overhead. Ini dia punya pecahan-pecahan lah. Macam mana kita allocatekan dia. Kejap lagi kita tengok macam mana kita allocatekan dia. So, factory overhead by nature cannot be directly identified with specific product or job or cost unit. However, they should be included in the total cost of product or job. Therefore, overhead cost must be shared equitably between the cost center or cost unit. Cost allotment is the distribution of overhead cost to center or cost unit which involve the following step. So, nampak Ini ada beberapa step. Step pertama, kita ada, saya buat ni lah step 1 lah. Step 1, direct allocation. Direct allocation maknanya kita akan, overhead cost tu ada tapi dia dah asingkan siap-siap. Dia dah asingkan siap-siap, tak perlu banyak kerja lah, dah directly asingkan. So, apa kita buat? Kita just masukkan saja ke dalam kita punya template. Okay. So, step kedua, apportionment. Apportionment ni kita kena, kemudian cost tu dia bagi contoh macam rental 10,000 tapi dia tak asingkan lagi. So, kita kena asingkan menggunakan apa? Basis yang sesuai. Ini step 2. Okay. Ini kita apportionkan ke mana? Kepada production cost center dan service cost center, tak kira lah mana-mana. Ikut pada basis.
Okey. Lepas tu dah siap yang ni, kita akan pergi pada step ketiga. Step ketiga kita buat apa? Reapportionment. Apa kita buat masa reapportionment ni? Kita nak buang yang service department ni, kita akan reapportionmentkan lagi. Kita akan agihkan semula, bagi balik kepada production department. Lepas tu baru kita ambil step 4, kita absorbkan dia, kita serapkan dia. Serapkan macam mana kita nak tahu 1 jam berapa ringgit RM. Untuk kita pulanglah pada basis yang tertentu lah. So itu setakat ini. So kita akan sambung dengan cost allocation sambungan lah. Penerangan bagi detail bagi semua ni, step-step yang kita akan buat. Ni adalah step-step yang kita akan buat dalam kita mempelajari subjek overhead lah. So kita ada step by step, kita akan buat semua ni. So insyaAllah kita akan pergi pada cost allocation. Alright.